hari ni kita akan belajar nilai pulangan pelaburan. KBI kita panggil Return of Investment atau short form ROI. ROI. Okay, so apa itu ROI? Kita akan guna formula seperti bawah, iaitu kita kena cari jumlah pulangan daripada beberapa bentuk, kemudian bahagi nilai modal awal yang kita guna untuk beli saham ataupun beli hartanah. Kemudian kita darab 100%, itulah ROI kita. Okay, so kita akan pecah kepada dua bahagian. Yang bahagian pertama saham dan amanah saham sebab mereka mempunyai bentuk pulangan yang sama. Okay, iaitu dividen, keuntungan modal dan share bonus. Okay, so dalam menjawab soalan ataupun mengira ROI, kita kena pandai mencari maklumat. Okay, untuk cari nilai modal awal, kita kena cari bilangan unit saham, okay, yang dibeli, kemudian darab dengan harga setiap unit saham itu. Itulah nilai modal awal kita. Kemudian kita akan cari maklumat untuk setiap bentuk pulangan, contohnya dividen. Okay, ayat dia membayar dividen dalam contohnya 5%. Cara kiranya kita akan tukar 5% kepada pecahan. Kemudian darab dengan modal awal. Modal awal dapat dari mana? Daripada tadi. Okay. So, yang keduanya untuk cari keuntungan modal kita akan cari keyword. Okay, kenaikan harga saham itu. Contohnya dari RMX ke RMY. So, peningkatkan harga saham Y tolak X iaitu Z. Okay, itu hanya peningkat saham, harga saham. Untuk cari keuntungan modal, kita kena darab lagi bilangan unit yang kita beli. Okay, so cari dari mana? Dari sini. Okay, yang last, share bonus. Okay, contohnya, kadar satu share baharu bagi 2 unit share yang dipegang. Jadi, kita akan gunakan bilangan unit yang kita dapat dari tadi bahagi 2. Kemudian darab dengan harga unit yang baru iaitu RMY. Okay, so lepas tu kita akan tambahkan semua dividen, keuntungan modal dan share bonus untuk dapatkan jumlah pulangan. Okay. Kemudian kita akan guna formula untuk dapatkan ROI lah. Okay. So, kita tengok contoh. Okay, pada Januari 2018, Puan Siti melabur dalam ASB sebanyak 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. Okay, sini sudah dapat maklumat nilai modal awal. 3,000 unit, setiap unit RM2. Darab, kita boleh dapat. Okay, next. Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018, ASB membayar dividen, keyword dividen, sebanyak 5%. Okay, so pada 1 Januari 2019, Puan Siti jual. Okay, dengan harga sekarang RM2.20. So, pada asalnya berapa? RM2, sekarang sudah naik RM2.20. So, kita nak cari ROI. Okay, so, okay, kita arrange balik. Okay, nilai modal awal 3,000 unit. Setiap unit RM2. So, saya dapat RM6,000. Dividen 5%. So, tukar kepada 5%. Darab 6,000. 6,000 ni dapat dari mana? Dari sinilah. Okay, so kira kita dapat dividen dapat RM300. Okay, so kita tengok keuntungan modal pula. Tengok harga saham. Asalnya 2 unit, RM2. Sekarang RM2.20. So, RM2.20 tolak RM2. Setiap unit naik 20 sen. So, Puan Siti beli berapa unit saham? 3,000 unit. Jadi, 3,000 unit sudah naik. Okay, setiap unit naik 20 sen. Jadi, di sini dia dapat keuntungan modal RM600. So, untuk share bonus tidak dinyatakan, maksudnya dia tak bagilah. Okay, jadi, kita hanya jumlahkan. Okay, jumlah dividen dan keuntungan modal itu adalah jumlah pulangan. Okay, so sekarang kita sudah boleh kira ROI. Okay, 900 per 6,000 kali 100%. ROI dia adalah 15%. Okay, kita tengok lagi satu contoh yang ada share bonus. Okay, pada tahun 2018, okay, Encik Zainal memiliki 6,000 unit share syarikat Vision Sendirian Berhad yang bernilai RM2 seunit. Nampak tak? Itu adalah maklumat nilai modal awal kita. 600 unit, setiap unit RM2. Okay, so pada tahun tersebut syarikat itu mengisytiharkan 6% dividen. Okay, keyword dividen 6% di samping bonus.
Okay, dia nak bagi free unit saham ni. Okay, 1 share baharu kepada 2 share unit yang dipegangnya. Okay, so inilah bonus. Okay, so pada akhir tahun 2018, harga saham naik. Okay, daripada RM2 kepada RM2.30. So, apakah ROI dia? Okay, so kita arrange balik. Okay, nilai modal awal 6,000 unit. Setiap unit RM2. Jadi, dia dapat nilai modal awal RM12,000. Okay, kemudian dividen 6% tukar kepada pecahan kali dengan nilai modal awal RM12,000. Dapatlah dividen dia RM720. Kemudian keuntungan modal, tengok keyword. Harga saham daripada RM2 sudah naik kepada RM2.30. So, setiap unit sudah naik. Tolakkan, kita dapat 30 sen. So, setiap 30 sen ini kepada berapa unit saham Encik Zainal beli? Dia beli 6,000 unit. Jadi, darablah 6,000. Dia dapat keuntungan modal sebanyak 1,800. Okay, kemudian kita nak cari share bonus pula. Okay, share bonus. Okay, kadar 1 share baharu kepada 2 unit share yang dipegang. Encik Zainal beli berapa unit share? 6,000. Okay, so 1 share kepada 2 unit share yang dipegang. Encik Zainal ada 6,000. Sorry. Okay. 1 unit kepada 2. Encik Zainal ada 6,000. Jadi, okay, 1 darab 2. 2 bahagi 6,000 bahagi 2. Okay, so 6,000 bahagi 2. Okay, Encik Zainal dapat bonus 3,000 unit saham yang baru. Okay, so 3,000 unit saham yang baru ni sekarang apakah harga dia? Setiap unit RM2.30. So, darab. Okay, di sana dia dapat jumlah pulangan dia 6,900. Okay, jadi kita jumlahkan 720 daripada dividen, 1,800 daripada keuntungan modal dan share bonus 6,900. So, cuba tengok jumlah pulangan dia sangat tinggi, RM9,420. So, sekarang kita sudah boleh cari ROI. Okey, jumlah pulangan RM9,420 bahagi dengan nilai modal awal RM12,000 kali dengan 100 dapatlah 78.50%. Okey, so sekarang kita tengok hartanah pula. Hartanah, okey, kita kena kira lain sebab bentuk pulangan dia berbeza. Ingat lagi tak apa bentuk pulangan dia? Sewa, keuntungan modal. Okey, so di sini, okey, kita kena pandai cari keyword lah. Okey, nilai modal awal untuk hartanah adalah bayaran yang kita guna semasa beli lot kedai ataupun rumah. Kemudian bentuk pulangan dia, okey, dari segi keuntungan modal, okey, you kena cari keyword. Berapa harga jualan? Okay, untuk lot kedai atau rumah. Kemudian kita kena tolakkan segala perbelanjaan. Contohnya, hutang. Okay, yang belum bayar untuk pinjaman. Okay, bayaran yang pernah bayar. Bayaran pendahuluan. Okay, kos guaman. Duty stamp adalah cukai yang digunakan untuk urusan dokumen. Okay, dan agent fees. Okay, dan kena tolakkan jumlah ansyuran yang telah dibayar sebelum kita jualkan satu hartanah itu. Kemudian jika sebelum kita jualkan rumah, lot atau kedai itu kita sewa. Okay, itu pun boleh dijadikan sebagai pulangan. So, kita akan jumlahkan pulangan daripada keuntungan modal dan sewa. Okay, itulah jumlah pulangan kita. Okay, so kita tengok contoh. Encik Yusof membeli satu lot kedai dengan RM600,000. So, itu ialah apa? Nilai modal awal. Okay, beliau telah membayar 10% daripada nilai belian tersebut. Ini adalah wang pendahuluan. So, dia sudah bayar berapa? RM600,000 punya 10%. Okay, potongkan. Okay, potongkan 10 daripada RM600,000. Okay, dia telah guna RM60,000 untuk bayarkan wang pendahuluan. Okay, kemudian lot tersebut disewakan mulai 1 Januari dengan jumlah sewa yang diperolehi RM200,000. Ini dia sewa, bentuk pulangan daripada sewa. Okay, kemudian dia jual. Okay, keuntungan modal yang kena ditolak
kena tolakkan dengan perbelanjaan yang lain, RM1,300,000. Okay. Asalnya dia beli berapa? RM600,000. And then dia jual RM1,300,000. So, tolakkan yang lain, dia masih berhutang RM486,000. Dan sebelum itu dia sudah bayar RM450,000. So, charge-charge yang lain termasuklah guaman, stamp dan commission. Okay, so cari Roy. Okay, so nilai modal awal RM600,000. Okay, keuntungan modal RM1,300,000. Tolakkan ini daripada pinjaman yang masih berhutang. Tolakkan ini 10%. Tolakkan ini guaman. Tolakkan ini stamp. Tolakkan ini commission. Tolakkan ini ansuran yang pernah dibayar. So, dia jual satu kedai. Okay, dengan RM1,300,000 nampaknya banyak. Tapi setelah tolakkan semua perbelanjaan itu, sebenarnya dia hanya untung RM256,000. So, ujungnya dia sewa sepanjang masa ini, dia dapat lagi RM200,000. So, bila kita jumlahkan, jumlah pulangan dia adalah RM456,000. So, sekarang kita sudah boleh kira Roy. Okay, RM456,000 bahagi RM600,000. Dan kita kali 100. Okay, so let's see. Okay, kita dapat 76%. So, biasanya hartanah punya Roy lebih tinggi daripada saham. Okay, kita tengok lagi satu soalan. Encik Husin membeli sebuah rumah pada 1 Januari di Ceras dengan harga RM300,000. So, ini ialah apa ni? Okay, nilai modal awal. Okay, dan dia bayar 10% wang pendahuluan. So, potongkan 1, kosong. Okay, RM30,000. Okay. Kemudian dia mengharapkan pulangan 30%. Dia mengharapkan Roy 30% dalam tempoh 20 tahun. Encik Husin jual rumah tersebut pada RM600,000. Dia beli berapa? RM300,000. Dia jual RM600,000 dalam tahun 20 tahun. Okay, so jumlah pinjaman yang telah dilunaskan. Okay, sebelum ni dia sudah bayar RM475,000. Sudah habis bayar, tak hutang lagi. Dan dalam tempoh tersebut, dia sewa juga dapat RM60,000. So, perbelanjaan yang lain. Okay. Cari Roy. Dan adakah beliau berjaya untuk memperolehi Roy sebanyak 30%? Let's see. Okay. So, lepas kita kira. Okay, nilai modal awal RM300,000. Ya. Okay, keuntungan modal dia jual RM600,000. Kemudian kena tolak wang pendahuluan 10% daripada RM300,000. And then kena tolak ansuran yang dia telah bayar sebelum ini. Tolakkan kos guaman. Tolakkan duty stamp. Tolakkan commission. Dia jual dengan RM600,000. And then tolakkan semua perbelanjaan. Baru untung RM85,000. So pada sepanjang masa ini dia sewa. Dia dapat RM60,000. So, jumlah pulangan dia kena jumlahkan dua ini. Dia dapat RM145,000. So, sekarang kita boleh kira Roy. RM145,000. Okay, bahagi nilai modal awal RM300,000 kali dengan 100. Okay. So, tengok berjaya tak dia dapat? Yes, more than 30%. Okay, so 48.33% adalah lebih tinggi daripada 30%. So, Encik Husin berjayalah dalam pelaburannya. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu akan bagi 4 soalan sahaja kerja rumah. Soalan 1 dan 2 lebih kurang sama sahaja. Cuma cikgu adjustkan dividen yang diberi. Yang pertama dalam bentuk 5%. Yang kedua dalam bentuk sebanyak 20 sen seunit. So, cuba itu soalan kebat. Okay, nanti saya akan bagi contoh skema jawapan. Okay, nombor 3 pula adalah Roy untuk hartanah. Okay. Dan nombor 4 adalah soalan kebat. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa yang perlu dibincang, okay, jangan malu-malu. Okay, bagi tahulah cikgu supaya kita boleh bincang sama-sama. So, itu sahaja. Terima kasih.